Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siri yang lepas kita dah habis ataupun dah tamat tentang hadis-hadis berkaitan dengan libas, etika pemakaian yang dibenarkan dan juga yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian kita masuk kepada topik yang lain yang lebih serius sikit. Bukan sebelum ni tak serius, masa ni lebih serius, iaitu tentang zakat. Antara ayat yang saya bacakan tadi adalah firmanullah khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka sedekah. Sedekah ini bermaksud zakat. Sedekah ini dua bahagian. Yang pertama sedekah wajib, iaitu zakat. Kemudian yang kedua sedekah sunat, sedekah lah yang kita panggil sebagai sedekah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran tentang salat, pasti akan disebutkan tentang zakat. Di ayat ini mesti di kedua-dua fardu ataupun kedua-dua rukun ini mesti disebutkan serentak. Kita akan jumpa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kenapa dikepilkan ataupun diklip sekali dua ayat ni? Kenapa tak sebut lain puasa? Contoh, dirikan solat dan tunaikan puasa bulan Ramadan, ataupun dirikan solat, tunaikan haji. Kenapa perlu zakat? Kerana dia mengisyaratkan kepada dua aspek. Yang pertama, solat adalah ibadah yang berbentuk badani. Badani ni yang berkaitan dengan tubuh badan kita, tanpa melibatkan wang ringgit.
solat tidak melibatkan harta kita pun. Sebab itu solat ni wajib ke atas kesemua tanpa mengira kaya miskin, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira kedudukan, tanpa mengira apa jua, selagi dia cukup syarat mukallaf, maka dia wajib solat. Dan sebab itu solat ini dipanggil ibadah badaniyah, seperti puasa. Ibadah badaniyah ini tak boleh digantikan, tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Saya tak boleh cakap, awak tolong semayang untuk saya bagi RM50. Tak boleh, kerana dia bukan ibadah yang boleh dibayar. Ataupun ibadah itu disebut sebagai badani, yang berkaitan dengan tubuh badan kita. Dan yang kedua, kenapa disebut zakat sedangkan ada lagi ibadah yang lain, rukun-rukun yang lain, rukun Islam yang lain seperti puasa, haji. Kenapa disebut zakat? Kerana zakat adalah ibadat yang berbentuk maliyah. Maliyah ni yang bersangkut paut dengan harta kita. Yang bersangkut paut dengan harta kita bermaksud apabila cukup syarat, iaitu cukup nisab, cukup haul, maka di sana ada kewajipan ataupun kefarduan yang tertakluk atas harta kita. Kalau orang itu orang miskin, dia tak belajar pasal zakat pun tak ada masalah. Sebab dia memang fuqara, fakir, nak belajar apa tentang zakat. Tapi kalau dia memang berharta, dia mesti kena belajar tentang zakat. Kalau dia mampu cukup syarat, mesti dia belajar tentang haji. Kalau dia orang berniaga, mesti dia belajar tentang hukum hakam muamalat. Kalau dia nak berkahwin, mesti belajar tentang munakahat. Itu adalah kewajipan yang wajib bila sampai masa. Kita tak, contoh, perlu ataupun tidak kita mempelajari tentang hukum hakam berkaitan dengan zakat. Saya ni kais pagi makan pagi je. Okey, awak tak payah belajar lah. Tapi kalau untuk menambah ilmu, bagus. Nak dikatakan itu adalah kefarduan atas kamu untuk belajar? Tak. Sebab memang tidak berharta. Tapi tentang zakat fitrah kena belajar. Kerana zakat fitrah dia bukan bersangkut paut dengan nisab ataupun haul. Sedangkan zakat fitrah ni seorang hamba kepada orang lain pun juga wajib membayar zakat. Kerana kita mengukur kaya dalam bab zakat fitrah, bukan kaya dalam bab zakat harta. Ini perbezaan. Kaya di dalam zakat harta, dia apabila harta yang dimiliki olehnya itu cukup haul, ada aset sampai berjuta, okay, contoh. Tapi kalau kaya di dalam zakat fitrah, definisi dia lain. Ada lebihan belanja setelah beli keperluan untuk menyambut Aidilfitri, ada lebihan belanja, wajib, maka dianggap sebagai kaya. Dia dianggap sebagai kaya walaupun dia bukan orang kaya, tapi dalam bab fitrah maka dia termasuk dalam kategori orang kaya. Sebab itu apabila disebutkan tentang kefarduan salat, seiring disebut setelah itu adalah zakat. Ini kita akan jumpa mesti, kalau siapa yang baca Quran mesti jumpa salat zakat, salat zakat, tanpa disebutkan ibadah yang lain. Baik, itu adalah rahsia dia. Kemudian dalam hadis yang telah diriwayatkan, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz. Nabi SAW berkata kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Ya Muaz, kamu akan berjumpa satu kaum di Yaman dengan ahli kitab. Kamu akan berjumpa dengan ahli kitab.
iaitu merujuk kepada Nasrani dan juga Yahudi. Fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah, maka ajaklah mereka kepada mengucapkan syahadah, mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u, kalau mereka patuh, kalau mereka akur, iaitu dengan maksud mereka masuk Islam, fa'alimhum, maka ajarkan mereka, annallaha qad iftarada alaihim, bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka setelah ucap syahadah bahwasanya Allah telah fardu kepada mereka 5 waktu sehari semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, fa inhum ata'u, kalau mereka patuh, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim, Allah telah fardukan lagi kepada mereka zakat. Sedekah ini dengan maksud zakat yang diambil daripada golongan kaya, faturaddu fi fuqaraihim, lalu diberikan kepada orang fakir. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka taat juga, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hendaklah kamu memuliakan mereka, menjaga harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, satu lagi aku nak pesan, kata Nabi, jaga-jaga, berhati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Fa inna bainaha wa bainallahi, fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada satu pun dinding ataupun halangan antara doa orang yang zalim itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada hadis ini, Muaz, satu orang sahabat bersama dengan Abu Musa Asy'ari, dua orang individu ni, Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa Asy'ari. Nabi SAW menghantar mereka berdua pergi ke Yaman. Masa itu Yaman belum Islam lagi. Yaman agak-agak masa itu, penghuni Yaman ini adalah Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin. Orang Yahudi, orang Nasrani dan juga penyembah berhala. Baginda menghantar dua orang sahabat ini, Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa Asy'ari, untuk bita'limid din, untuk mengajarkan agama kepada mereka, menyampaikan dakwah Islam dan juga melaksanakan hukum hakam Islam. Kemudian Nabi pesan kepada Nabi pada awal hadis, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kenapa Nabi highlightkan perkataan ahli kitab? Sedangkan Yaman itu bukan dihuni oleh Yahudi Nasrani saja. Yaman pada waktu itu dihuni oleh ramai musyrikin, penyembah-penyembah patung berhala. Kenapa baginda highlightkan ahli kitab saja? Ini dibincang oleh para ulama kerana berdakwah kepada ahli kitab tak sama dengan musyrikin. Musyrikin ni orang yang tidak menyembah ataupun yang tidak ada kitab suci, mereka menyembah patung, itu dipanggil musyrikin. Kerana metod dakwahnya berbeza. Ahli kitab ni cerdik. Ahli kitab ni adalah orang yang bijak. Mereka beriman dengan kitab-kitab sebelum Taurat dan juga Injil. Cuma mereka tidak mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak kenabian Rasul terakhir sebab orang Arab. Tapi asasnya mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tak dikira lah, dianggap juga tidak beriman. Sebab apa? Kerana menolak salah satu daripada rukun iman, dianggap menolak keseluruhan. Rukun iman 6. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat dan sebagainya. Tapi cuma tolak satu saja. Yang lain okey. Saya tak percaya Muhammad saja. Maka dianggap sebagai
tidak beriman. Itu kaedah di dalam rukun iman ataupun rukun Islam begitu. Bila tolak satu, bila menafikan satu, bila tak percaya satu, kosong. Sebab itu mereka ahli kitab berinteraksi dengan mereka ni tak sama dengan berinteraksi dengan musyrikin Mekah. Sebab itu baginda meng-highlightkan perkataan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan jumpa ahli kitab, cakap baik-baik kepada mereka. Itu cara bagaimana dalam surah Taha, yang mana Allah Subhanahu wa taala bercakap interaksi dengan Nabi Musa. Allah mengatakan izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Firaun kerana Firaun ini tagha. Tagha ni maksud tughyan. Tagha diambil daripada kata dasar dia tughyan dengan maksud melampau batas. Lalu Allah kata lagi, wahai Musa, kamu pergilah bersama dengan Harun. Pergi kepada Firaun bersama dengan Harun, iaitu saudara kamu. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka cakap dengannya dengan perkataan yang baik-baik, cakap lemah lembut. Ini bagaimana metodologi ataupun cara berinteraksi dengan orang yang bukan Islam. Cakap baik-baik kepada Firaun. Lalu Nabi Musa pun membaca ayat, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doa Nabi Musa AS supaya lancar lidah untuk bercakap, supaya diberikan kefahaman, supaya diberikan ketenangan. Ini selalu membaca doa ni, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Disebut dalam surah Taha adalah doa yang telah dibaca oleh Nabi Musa ketika menghadap berjumpa dengan Firaun. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni, sedikitlah saya cerita tentang Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari berasal daripada satu kabilah Asy'ari dipanggil. Kabilah Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah keturunan daripada Abu Musa Asy'ari. Yang mana kaum Asy'ari ini ada satu hal yang menarik tentang kabilah Asy'ari. Disebutkan dalam hadis, perkara yang menarik perhatian Nabi SAW tentang satu puak ni, kabilah Asy'ari ni adalah mereka susah senang bersama. Sewaktu dalam peperangan, apabila kaum muslimin kekurangan bekalan makanan, baginda melihat Asy'ari ini bersama dengan puak dia saja. Ini kabilah dia saja, kabilah Asy'ariin bersama dengan mereka, sesama mereka. Awak ada apa makanan? Ada sikit, seorang sikit, okey, letak depan. Keluarkan semua makanan yang masing-masing ada, letak di depan. Jangan makan seorang-seorang, letak di hadapan. Kemudian mereka makan ramai-ramai. Menarik perhatian Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, boleh saya duduk sekali? Boleh saya tumpang duduk? Duduk makan sekali. Saja nak meraihkan. Rasulullah nak meraihkan. Lalu baginda mengatakan, ana minhum wa hum minni. Aku termasuk di kalangan mereka dan mereka juga di kalangan aku. Maksudnya baginda puji perbuatan mereka. Dia tak kira orang lain, kira puak dia saja, tanpa menghiraukan puak muslimin yang lain. Ini Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini dalam satu topik, nama dia Babul Muwasah wal Ithar. Mengutamakan orang lain, tak penting diri sendiri. Akad kongsi. Jadi apa salahnya kalau kita berkongsi sesama kita? Hadis ini menjadi bukti, menjadi dalil, menunjukkan tidak ada sebarang masalah kalau kita mengutamakan kaum kita.
Tidak ada masalah kalau kita mengutamakan bangsa kita tanpa merendahkan orang lain. Tanpa merendahkan orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain, maka tidak menjadi masalah. Ini bukan resis. Ini adalah sikap yang dipuji oleh Nabi SAW. Ada dua kedai. Contoh, saya pergi satu kedai sebab dia Muslim, saya beli barang kedai dia. Satu lagi kedai bukan Muslim, saya tak pergi beli dekat kedai dia. Adakah saya dianggap sebagai perkauman? Saya pergi kedai Melayu, saya tak pergi kedai bukan Melayu. Adakah saya dianggap sebagai menyalakan api perkauman? Tiba-tiba orang cakap begitu? Tak ada masalah. Ini pilihan saya, kan? Pilihan saya, ikut saya nak pergi kedai mana pun. Lainlah kalau saya cakap, oh jangan beli dekat sini, boykot, kita bakar kedai dia sebab dia bukan Islam. Itu tak boleh lah. Itu baru dinamakan sebagai perkauman. Bantu sesama kita, tak ada masalah. Itu diambil daripada peristiwa yang berlaku di kalangan kaum Asy'ariyin yang Nabi puji. Nabi tak kata, apa ni kira-kira kamu yang orang lain macam mana? Tak. Nabi tak kata, apa ni yang Sabiah resis? Tak. Itu adalah sikap yang dipuji oleh Nabi SAW. Ini adalah satu kisah tentang sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari, iaitu kaum dia lah, kabilah dia. Dan Abu Musa Asy'ari ini memiliki keistimewaan yang lain. Dia ni baca Quran sedap. Sahabat ni dia baca Quran sedap, sehingga kan Nabi SAW suka mendengar bacaan daripadanya. Suatu hari dia baca Quran dalam masjid, kemudian Nabi dengar, intailah dengar bacaannya. Lalu dia perasan Nabi dengar, dia stop, berhenti, malu. Biasalah kan, kita kalau baca, lepas tu guru kita tengok dan tak boleh baca, gagap terus, tutup terus Quran. Sebab apa? Segan. Kemudian Nabi kata, teruskan baca, saya suka dengar bacaan daripada kamu, wahai Abu Musa Asy'ari. Baik, kedua-duanya adalah Muaz bin Jabal dan Abu Musa Nabi hantar ke Yaman untuk menyebarkan dakwah, kerana mereka mempunyai keahlian, mereka layak dihantar sebagai gubernur pergi ke Yaman untuk melaksanakan hukum hakam terhadap penduduk di Yaman yang telah memeluk Islam. Yang pertama, Nabi kata, ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Yang kedua adalah zakat. Ini poin dia. Yang kedua adalah zakat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan sedekah, iaitu zakat. Zakat ni sebenarnya dia satu kefarduan yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan untuk membersihkan harta kita. Harta kita bukan harta kita sepenuhnya. Ada hak orang lain yang terdapat di dalam harta kita. Nanti kita akan bincang tentang berapa kadar ataupun nisab di dalam harta. Cuma hadis ini menceritakan di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Jadi kalau kita makan hak orang lain, sebab tu dalam hadis ini penutupnya Nabi kata apa? Ittaqi da'watal mazlum. Itu munasabah. Mula Nabi ceritakan tentang semayang, ajarkan zakat. Lepas tu Nabi ceritakan, tutup dengan perkataan apa? Jaga-jaga doa orang dizalimi. Tidak ada hijab. Apa kaitan dia? Kaitannya apabila dia tidak memberikan hak orang lain di dalam harta dia. Sepatutnya orang itu dapat zakat, tetapi dia tidak berikan ataupun dia tidak mengeluarkan, bermaksud dia telah makan hak orang lain. Jadi bila dia telah makan hak orang lain, maka orang lain itu teraniaya ataupun dizalimi.
Nabi mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Baik, sebelum daripada itu Nabi mengatakan faturaddu fi fuqara'ihim. Fuqara' ini kenapa disebut zakat ini? Kita hanya faham dalam fikiran kita diberi kepada orang fakir. Sedangkan bukan orang fakir saja yang berhak menerima zakat. Ini nanti kita akan kupas tentang siapakah yang termasuk dalam kategori asnaf. Asnaf ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia ada 8 kategori. Yang pertama sekali disebutkan adalah fuqara. Itu nombor 1. Asnaf yang pertama adalah fuqara. Yang kedua masakin. Apa bezanya fakir miskin ni? Ada beza tak agak-agak? Fakir dan miskin ada beza ataupun sama saja? Ada beza tak? Tak ada beza. Tak ada beza, kenapa Allah sebut secara berlainan? Kalau tidak ada beza, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fuqara wal masakin? Kalau sama tak payah sebut. Asing-asing sebut sekali. Macam iman dan Islam ada beza? Ada. Sebab itu disebut secara berasingan. Kalau iman adalah Islam, Islam adalah iman, sebut satu cukup. Di sini poin dia, fakir adalah orang yang lebih teruk daripada miskin. Teruk macam mana? Perbelanjaan dia, ni contoh saya buat. Perbelanjaan dia 1 hari 1 malam. Isi rumah memerlukan RM100 1 hari. Contoh saja. Tapi dia hanya mendapatkan RM30. Dia hanya mendapatkan RM30 1 hari. Maka dia masuk dalam kategori fakir. Fakir. Miskin, dia memerlukan belanja isi rumahnya RM100. Dia mendapatkan RM80, RM90. Maka dia sebut sebagai miskin. Cukup-cukup saja. Kais pagi makan pagi, itu kita panggil sebagai miskin. Baik, itu adalah 2 asnaf yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal ayat. Awal ayat yang pertama adalah fuqara wal masakin. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga, mu'allaf ni ramai salah faham juga tentang mu'allaf ni. Awak masuk Islam dah berapa lama? Saya Islam dah 20 tahun dah. Tapi saya mu'allaf. Mu'allaf apa dah 20 tahun dah? 20 tahun masih lagi mu'allaf kan? Dah perlu Islam hampir 20 tahun masih dinamakan mu'allaf ataupun tidak? Tak. Mu'allafatu qulubuhum ini bermaksud memberi kegembiraan kepada hati mereka. Sebab mereka baru masuk Islam, alhamdulillah dapat zakat. Tak tahu pula Islam ni bagus, masuk Islam dapat zakat, dia kata dapat duit. Itu permulaan untuk beri kegembiraan kepada mereka. Itu bagi mu'allaf. Habis takkan 20 tahun masih lagi nama mu'allaf? Tak. Setahun 2 tahun boleh dinamakan sebagai mu'allaf. 20 tahun bukan mu'allaf dah. 20 tahun tu dah memang Muslim sejati dah. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang individu yang dilantik oleh pemerintah ataupun dalam konteks negara kita adalah sultan melantik amil. Amil ini bermaksud dia amil ini bukan orang yang kutip zakat saja, kita kena faham. Amil ini termasuk semua yang bekerja di dalam agensi tersebut, maka dipanggil sebagai amil. Baik, kemudian yang lagi 4, itu perbahasan dia lain. Saya sebut yang 4 ni dulu kerana 4 ini adalah trust. Baik, kesemua mereka disebut sebagai asnaf. Tetapi kenapa kita jumpa di dalam hadis kebanyakan sebut tentang zakat hanya diberikan kepada fakir miskin? Ini mungkin orang kata zakat hanya diberi orang miskin, orang lain tak boleh terima zakat.
Dan zakat tidak boleh diberikan selain daripada asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang empat lagi, orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian ibnu sabil, orang musafir. Dia ke-8 yang disebutkan di sini. Contoh, ada orang salah faham. Ada orang tanya kepada saya. Dia kata saya beri zakat untuk pembinaan masjid. Saya kata no, tak boleh. Masjid bukan individu. Saya beri zakat untuk membina pusat tahfiz. No, tak boleh. Itu bukan individu. Itu untuk kegunaan ramai. Contohlah, seseorang telah mengeluarkan zakat untuk pembinaan masjid. Dia buat masjid sebiji dengan tanggapan itu adalah zakat daripada dia. Itu bukan zakat. Tak sah zakat tersebut. Kerana apa? Zakat mesti diberikan kepada individu, bukan untuk kegunaan ramai. Itu adalah wakaf. Tapi dia kata saya dah bagi dah untuk pembinaan masjid. Berapa agak-agak dia bagi? 300,000. Uish, 300,000 bagi buat bina masjid. Dia kata itu adalah zakat. Saya kata bukan zakat. Itu bukan zakat, itu wakaf. Kena beza. Itu wakaf. Wakaf ini sunat. Zakat wajib. Habis zakat tak terlepas ke? Tak. Kena qada balik. Oh, tepuk dahi ya. Kena qada balik bermaksud tak terlepas tentang kewajipan zakat. Habis kenapa tak tanya orang? Salah sendiri ya. Kan? Tidak bertanya, tidak belajar, main buat ya. Salah sendiri ya. Baik, kemudian di dalam dia banyak kategori. Zakat unta, zakat kambing, tapi saya tak mau sebut di sini. Tuan-tuan ada belah kambing kan? Ada belah unta? Saya tak baca tentang hadis itu. Kata Nabi di akhir hadis ini, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hindari doa orang yang dizalimi. Zalim ni satu subjektif. Zalim ini adalah satu istilah yang dizalimi. Orang kena zalim ni subjektif. Bagaimana kita faham? Bukan zalim ni orang yang didera. Bukan. Zalim ini orang yang tidak mendapat hak dia. Itu maksud dizalimi. Dia telah dizalimi. Dia tak dapat hak dia. Sepatutnya dia dapat, tapi dia tak dapat. Macam mana? Oh, saya dah 10 kali dah naik turun minta zakat 1 sen pun tak dapat. Contoh kan? Ini satu benda yang saya rasa semua jabatan zakat mereka ada penambahbaikan dari sudut pemberian ataupun mengagihkan zakat kepada yang perlu, sehingga ada yang menjejaki asnaf, cari asnaf. Baik, sebelum tu asnaf ini kena datang minta ataupun kita kena cari. Ini kaedah yang betul. Contoh, kita ada duit, kita bayar zakat. Orang datang minta kepada kita ataupun kita yang cari orang untuk bagi? Kita yang cari orang. Jabatan zakat, dia kena cari orang ke dia kena tunggu orang minta? Kalau minta, saya rasa macam kita minta zakat. Contohlah, saya nak minta zakat. Saya orang miskin, saya minta zakat. Tapi bila saya minta, macam-macam hal. Begitu, begini prosedur dia lambat sangat lah. Sebulan belum tentu dapat lagi. Elok mati dulu lah. Orang nak makan dah ni, 2 hari tak makan dah ni. Contoh, kena sign itu, kena buat ini, kena buat ini. Sebulan belum tentu dapat. Kalau macam saya minta sedekah pula, kita rasa macam kita minta sedekah, padahal kita minta hak kita. Orang yang minta zakat bermaksud dia minta hak dia. Dia bukan minta duit orang, dia minta hak dia. Jadi jangan anggap orang minta zakat ni adalah orang lekeh, orang hina. Apa ni minta zakat? Ialah dia minta hak dia. Hak dia macam mana? Dalam Islam kata itu hak dia. Walaupun dunia kita kata itu bukan hak dia kan? Hak kita.
Tapi dia minta hak dia. Dalam agama mengatakan itu adalah hak mereka yang layak untuk dapat. Jadi asnaf bukan mencari, asnaf dicari. Itu kaedah yang betul. Jadi bukan diberikan kepada mana-mana institusi. Ini penyalahgunaan duit zakat ini pun seorang salah faham. Buat masjid, buat pusat tahfiz, buat surau, buat sekolah. Orang bagi duit zakat dekat ustaz, dia buat sekolah. Orang bagi duit zakat kepada ustaz untuk diberikan kepada muridnya yang belajar. Kerana mereka berhak untuk mendapat zakat. Atas dasar apa? Dianggap sebagai fisabilillah. Orang yang belajar ni dianggap sebagai fisabilillah, menuntut ilmu. Kemudian dikembangkan lagi pemahaman menuntut ilmu ni bukan hanya kepada ilmu syarak, bukan hanya kepada ilmu agama. Boleh di-apply juga kepada ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain. Kalau orang tanya saya, orang belajar bukan belajar agama, dia belajar medical, berhak ataupun tidak untuk dapat zakat? Fatwa mengatakan boleh. Sebab apa? Dia belajar tentang fardu kifayah. Fardu kifayah ke? Ya, fardu kifayah. Kalau tak ada pakar, contoh dalam satu-satu bidang, kalau tak ada doktor, tak ada pakar, susahlah. Maka mereka belajar atas dasar fardu kifayah. Niat mereka macam mana, itu bukan soal kita nak tahu. Mereka belajar lillahi ta'ala ke ataupun tidak, itu bukan soal untuk kita pertikaikan. Lebih-lebih lagi lah orang yang belajar agama. Tetapi kadang-kadang orang pandang serong tentang orang belajar agama ni, minta duit pun dia marah. Kena kecam juga minta duit pun. Saya pernah ceritakan hadis yang Jabir bin Abdullah, Nabi kata kepada dia, inna ahaqqa an ta'khudha bihi ujratan kitabullah. Sesuatu yang kamu berhak untuk mendapatkan upah, kamu ambil bayaran adalah Al-Quran. Ini bila ustaz ajar Quran, dia bayar RM50 je. Bukan sekali mengajar, sebulan. Sebulan RM50. Tapi kalau kelas lain, dia boleh bayar beratus-ratus, dia boleh bayar. Tapi bila orang datang ajar dia mengaji, ajar dia Quran, ajar dia fardu ain, dia anggap ustaz ni kena ikhlas ya. Mana boleh ambil duit RM50 cukup lah, kan? RM50 cukup lah, tak payah ambil duit lillahi ta'ala. Cuba dia cakap dekat kelas-kelas lain, lillahi ta'ala boleh tak? Kelas tu si anak saya ni lillahi ta'ala, ambil lah RM20. Tak boleh. Di sini kena meletakkan tempatnya yang betul supaya tak termasuk dalam kategori mazlum, orang yang dizalimi. Dakwah ataupun doa orang yang dizalimi, Tuhan sebut tidak ada hijab. Kena faham dengan pemahaman orang yang dizalimi ini dengan kefahaman yang luas. Sebab tu saya kata dia adalah subjektif. Macam mana kita faham orang yang dizalimi tersebut adalah apabila haknya tidak diberikan, walaupun satu sen. Sebab tu Nabi SAW sebut, ittaqillah walau bisyaqqit tamrah, ittaqin nar walau bisyaqqit tamrah. Sebiji kurma, separuh daripada kurma itu boleh menyelamatkan daripada api neraka. Aisyah bila datang seorang wanita bersama dengan anak dia, minta, bagilah saya tak makan ni, minta sedekah, minta makan, bukan minta duit. Aisyah kata tak ada lah, apa makanan pun tak ada, sebiji kurma ya. Lalu berikan kepada wanita tu bagi dua sebiji kurma tu, satu dia makan, satu beri kepada anaknya, dan sebelah lagi dia makan. Baru nak masuk dalam mulut, nak minta lagi. Anak dia minta yang ibu dia punya bahagian, mak dia pun bagi. Aisyah tengok peristiwa tu nak menangis, cerita kepada Nabi. Nabi kata, ittaqin nar walau bisyaqqit tamrah. Dengan hanya sebahagian daripada kurma itu boleh menyelamatkan seseorang daripada api neraka.
Dengan maksud apa? Kebaikan yang kita buat walaupun sekecil mana pun, kezaliman yang kita buat walaupun sekecil mana pun, itu ada buat dia. Kerana Nabi sebut fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada dinding. Banyak lagi tentang kategori-kategori ataupun doa siapakah yang tidak ada hijab ataupun tidak ada dinding halangan antara seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Azan. Baik. Jalan? Doa? Tak dengar. Tak dengar soalan. Mereka pergi ke Yaman, okey? Okey, kita sambung minggu depan. Tergantung, kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.